hukum apa? Ha? Adik sudah dengar apa saya cakap tadi? Adik kena pukul dengan adik Sofia lah. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 14 yang akan tayang malam ini. Suasana di dalam banglo mewah. Dua tingkat itu tiba-tiba berubah tegang, seolah-olah awan mendung yang sarat dengan petir menyambar masuk ke setiap sudut kediaman tersebut. Detik itu bermula apabila Tiara melangkah masuk melalui pintu kayu jati yang besar menuju ke ruang tamu utama. Langkahnya yang pada awalnya tenang tiba-tiba terhenti apabila dia terserempak dengan Herlina. Wanita itu sedang berdiri anggun di satu sudut ruang, bersandar pada sebuah piano putih yang megah, lambang kemewahan yang sering dibanggakannya. Kehadiran Tiara, adik kandung kepada Sofia, ternyata tidak disenangi oleh Herlina. Sejak sekian lama, api kebencian membara dalam hati Herlina terhadap keluarga itu. Sebaik melihat Tiara berdiri di hadapannya, wajah Herlina terus berubah masam. Dengan pandangan penuh sinis dan keangkuhan yang meluap-luap, dia mula melemparkan kata-kata sindiran tajam. Tanpa memikirkan sensitiviti, dia memanggil Tiara sebagai adik kepada bekas banduan, satu gelaran yang sengaja digunakan untuk menghina dan menjatuhkan maruah keluarga Tiara. Dengan nada mengejek yang menyakitkan hati, Herlina mula mempersoalkan tujuan sebenar Tiara datang ke rumah itu. Dia menyangka Tiara sengaja datang untuk bertemu kakaknya, Sofia, bagi merancang sesuatu atau meminta bantuan. Namun Tiara bukan seorang gadis yang mudah ditindas. Dengan tenang tetapi tegas, dia membalas pandangan Herlina. Kata-kata yang keluar dari bibirnya bagaikan sembilu yang menghiris. Kedatangannya ke banglo itu langsung bukan untuk menemui wanita penuh tipu daya dan hipokrit seperti Herlina. Jawaban itu semakin membakar kemarahan Herlina. Ketegangan mula memuncak apabila Herlina menuduh Tiara sebagai budak mentah yang kurang ajar dan tidak tahu menghormati orang tua. Tuduhan itu segera dibalas Tiara dengan lantang dan berani. Dia menegaskan bahwa jika Herlina mahu dihormati sebagai manusia, wanita itu sendiri perlu belajar menghormati orang lain terlebih dahulu, bukannya bersikap seperti ratu yang memijak orang bawahan. Pertelingkahan mulut yang panas itu akhirnya bertukar menjadi konflik fizikal dalam sekelip mata. Herlina yang terasa tercabar mula bertindak di luar kawalan. Dalam cubaan menakut-nakutkan Tiara dan mencetuskan provokasi yang lebih besar, Herlina melangkah setapak ke hadapan, lalu mencabar Tiara untuk memukulnya. Tiara yang sudah hilang sabar akibat dihina bertubi-tubi dan dicabar sedemikian rupa mula bertindak agresif. Tanpa berfikir panjang, tangannya mencapai sebuah pasu hiasan kaca yang berada di atas meja berhampiran. Dalam pergelutan singkat yang penuh kekacauan itu, mereka saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Beberapa saat kemudian pasu kaca yang berat itu terlepas daripada pegangan, lalu jatuh menghempas lantai marmar berkilat. Bunyi dentuman kuat kedengaran apabila pasu tersebut pecah berderai menjadi serpihan-serpihan tajam, bersama sebuah beg tangan mewah milik Herlina yang turut tercampak di sisinya. Jeritan kesakitan dramatik daripada Herlina dan bunyi kaca pecah itu bergema ke seluruh rumah, memecahkan kesunyian dan menarik perhatian penghuni lain. Sementara kekecauan berlaku di tingkat bawah, suasana berbeza sedang berlangsung di balkoni tingkat atas. Adi sedang meluangkan masa bersama Mak Yah. Perbualan santai mereka yang pada awalnya berkisar tentang bekalan lauk pauk dan persiapan dapur untuk beberapa hari akan datang tiba-tiba terhenti secara mengejut. Bunyi dentuman kuat kaca pecah berserta jeritan histeria dari ruang tamu bawah menembusi ruang udara balkoni itu. Cemas dan bimbang dengan keadaan yang tidak diduga, Adi tidak membuang masa. Dia segera bergegas turun ke tingkat bawah dengan langkah tergesa-gesa, diikuti rapat oleh Mak Yah yang turut ketakutan. Sebaik sahaja mereka tiba di ruang tamu utama, pemandangan yang menyambut mereka amat mengejutkan. Herlina sudah terduduk di atas lantai marmar yang dipenuhi serpihan kaca. Wanita itu menangis teresak-esak dengan gaya yang amat menyedihkan sambil kedua-dua tangannya memegang kepala, seolah-olah mengalami kecederaan serius akibat dipukul dengan objek keras. Melihat Adi dan Mak Yah meluru masuk dengan wajah penuh kebimbangan,
Herlina yang licik segera menggunakan peluang itu untuk melancarkan helah kotornya. Dia tahu inilah saat terbaik untuk menyingkirkan musuhnya. Sambil meraung dan menangis seakan-akan dialah mangsa paling teraniaya di dunia, Herlina menuding jari ke arah Tiara. Dia melontarkan fitnah yang amat berat dan dahsyat. Dengan suara tersekat-sekat akibat tangisan palsu, dia mendakwa Tiara telah menyerangnya secara melulu, memukulnya, dan coba menghilangkan nyawanya di dalam rumah itu sendiri. Tiara yang berdiri tidak jauh dari situ hanya mampu memandang Herlina dengan rasa meluat, jijik dan marah terhadap lakonan dramatik bertaraf premium yang ditunjukkan wanita itu. Segala-galanya dirancang begitu pantas oleh Herlina demi memutarbelitkan kebenaran sebenar. Tidak lama kemudian Sofia muncul dari arah koridor dalam. Dia yang berpakaian kemas seolah-olah baru bersiap untuk keluar, terus terpaku melihat kekacauan dan kemusnahan di hadapan matanya. Lantai yang dipenuhi serpihan kaca, Herlina yang melutut sambil menangis, dan Tiara yang berdiri tercungap-cungap menahan marah. Pada episode 14, selepas kejadian yang menggoncang ketentraman banglo mewah itu, suasana mula reda sedikit, walaupun bahang kemarahan masih terasa. Dengan hati yang tulus, jujur dan penuh keyakinan, Tiara cuba sedaya upaya membersihkan namanya kepada Adi daripada fitnah keji yang dilemparkan oleh Herlina. Dia juga mahu meleraikan segala kekeliruan yang bersarang dalam fikiran lelaki itu agar Adi tidak terus menjadi mangsa manipulasi. Dengan nada bersungguh-sungguh, Tiara menegaskan kepada Adi bahawa tuduhan mengatakan dia mencederakan atau cuba membunuh Herlina adalah satu pembohongan besar yang sengaja direka untuk memburukkan imejnya. Tiara menatap mata Adi dengan penuh harapan, meminta lelaki itu menggunakan akal fikiran secara rasional dan bijaksana. Sementara itu, di sebuah pejabat yang terletak jauh dari banglo tersebut, badai konflik masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Konflik dalaman antara Haris dan Herlina mula meletus apabila rahsia penipuan dan helah yang dibina oleh Herlina mula goyah dan dikesan oleh suaminya sendiri. Berhadapan dengan Haris yang kelihatan segak dan tegas dalam sut formal, Herlina mempamerkan wajah cemas, gelisah, dan penuh emosi. Dia sedar kedudukannya mula terancam jika Haris mengetahui perkara sebenar, lalu cuba mempertahankan helahnya yang semakin rapuh dengan pelbagai alasan. Dengan suara yang ditinggikan dan penuh desakan yang dibuat-buat, Herlina mengadu kepada Haris. Dia mengulangi semula fitnah jahatnya dengan harapan Haris akan menggunakan pengaruhnya untuk membalas dendam bagi pihaknya. Sambil mengesat air mata buaya, dia mendakwa bahawa dirinya telah dipukul dengan kejam oleh adik kepada Sofia, sambil mempergunakan status Sofia untuk membakar kemarahan Haris agar lelaki itu membenci seluruh keluarga mereka. Di sebalik badai fitnah, tuduh-menuduh, dan rantaian kebencian yang melanda keluarga besar tersebut, Sofia memilih pendekatan yang berbeza. Dia mengambil keputusan untuk menjauhkan diri seketika daripada kekecohan di banglo mewah itu demi mencari ketenangan jiwa yang semakin rapuh. Langkahnya membawanya melawat ibunya yang sedang terlantar sakit di sebuah hospital bandar. Di dalam bilik wad yang sunyi itu, Sofia duduk setia di sisi katil ibunya. Pandangan matanya sayu melihat tubuh tua itu yang kini dipenuhi pelbagai peralatan perubatan dan tiup bagi membantunya terus bertahan hidup. Walaupun hatinya sendiri sedang hancur dan sarat dengan beban masalah yang dicetuskan oleh Herlina, Sofia tetap cuba mengukir senyuman nipis demi menenangkan hati ibunya agar tidak terus dibebani kebimbangan. Sambil menggenggam erat tangan ibunya yang dingin, Sofia membisikkan kata-kata penuh semangat dengan suara lembut dan hangat. Dia meyakinkan ibunya bahawa dirinya berada dalam keadaan baik-baik sahaja, selamat, dan berjanji akan terus tabah menghadapi segala ujian serta badai fitnah yang mendatang.